Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Kita masih lagi dalam PDPR online untuk sejarah tingkatan 1. Saya dah mengajar tajuk 2.1, 2.2, 2.3 dan hari ini kita akan masuk 2.4 ciri-ciri zaman air batu akhir. Dalam ciri-ciri zaman air batu akhir ini, saya akan bahagikan kepada 3 segmen. Yang pertama, kita akan buat pengenalan. Yang kedua, kita akan terangkan tentang ciri-ciri zaman air batu akhir. Dan yang ketiga, kita akan buat kesimpulan daripada tajuk yang kita bincangkan hari ini. Untuk bahagian yang pertama, kita akan tengok macam mana keadaan bumi pada masa itu. Bumi telah mengalami cuaca yang agak panas bermula 8,500 tahun dahulu. Pada masa itu, terdapat kecairan air batu. Adakah awak masih ingat apa yang telah saya ajar dalam pelajaran yang lepas? Penggeleseran bermaksud kecairan ais. Apabila penggeleseran berlaku, ia akan memberi kesan yang besar terhadap perubahan bentuk muka bumi. Kecairan ais menyebabkan paras air laut meningkat. Oleh itu, terdapat pembentukan tasik-tasik di tanah tinggi, ada juga sungai-sungai dan yang paling penting ialah peningkatan paras air laut. Pembentukan pulau dan tasik menyebabkan tumbuhan dan haiwan telah terbahagi kepada beberapa kawasan. Apabila cuaca semakin panas, manusia pula merubah aktiviti kehidupan mereka. Mereka mula bercucuk tanam, mereka mula mengeluarkan makanan untuk kehidupan seharian mereka. Manusia mula melakukan penebangan hutan, menggunakan enjin-enjin, membangunkan industri. Semua aktiviti manusia ni menyebabkan suhu bumi semakin meningkat. Dalam kajian ahli-ahli sains, mereka mendapati dan menjangkakan setiap 50 tahun, suhu di bumi akan meningkat 9 darjah Celsius. Itulah yang boleh saya ceritakan dalam bahagian permulaan tajuk pembincangan kita pada hari ini. Seterusnya, kita pergi kepada ciri-ciri zaman air batu akhir. Awak kena tahu, ciri-ciri zaman air batu akhir ada 6. Mari kita tengok ciri-ciri zaman air batu akhir. Buka buku teks awak, muka surat 34 dan 35. Ciri-ciri zaman air batu akhir yang pertama ialah ciri fizikal bumi. Pada masa itu, permukaan air laut yang membeku menyebabkan sebahagian besar bumi diliputi oleh salji, khususnya di bahagian kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua ialah tentang binatang. Binatang-binatang yang hidup pada masa itu seperti memot berbulu, badak, kuda dan singa tinggal di kawasan tanah pamah yang sejuk. Kawasan tinggi sangat sejuk dan tidak sesuai untuk kehidupan binatang. Bagaimana dengan ciri-ciri tumbuhan pada masa itu? Tumbuhan pada masa itu hanyalah tumbuhan-tumbuhan renek. Tak ada pokok yang tinggi-tinggi, tak ada pokok yang besar-besar. Ciri yang keempat tentang suhu. Suhu dunia terlalu sejuk pada masa itu. Dunia dipenuhi oleh salji terutamanya di kawasan kutub utara dan selatan dan juga di benua Eropah. Benua Eropah terletak berhampiran dengan kutub utara. Kelima, tentang kehidupan manusia. Manusia sudah ada pada masa itu. Terdapat manusia yang tinggal di kawasan tanah pamah yang sejuk. Mereka hidup secara nomad. Hidup secara nomad bermaksud hidup berpindah randah dan mereka berburu binatang. Ciri yang keenam ialah aras laut. Permukaan air laut membeku pada masa itu. Paras air laut rendah. Pulau-pulau bersambung dengan tanah besar dan memudahkan manusia serta binatang bermigrasi. Bermigrasi bermaksud berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan di akhir sekali, bolehlah kita simpulkan bahawa peningkatan suhu bumi menyebabkan kecairan air batu berlaku. Perubahan bentuk muka bumi ini menyebabkan berlakunya perubahan dari segi fizikal, aktiviti manusia dan aktiviti hidupan pada masa itu. Walaupun pada hari ini di bumi masih terdapat kawasan-kawasan yang diliputi oleh ais, contohnya di kutub utara dan kutub selatan, tetapi di kawasan Asia yang kita tinggal hari ini, suhu bumi semakin panas, menyebabkan tiada lagi kawasan berais batu sepanjang tahun. Cukup dulu video untuk kali ini. Semoga video ini membantu awak lebih faham tentang ciri-ciri zaman air batu akhir. Salam jumpa lagi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.